أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hari ini kita akan sambung tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat yang ke-28. Penyakit bakhil dan kedekut. Min sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah an yazhara syuh. Di antara tanda-tanda telah dekat hampir berlakunya kiamat ialah akan bermaharaja lelanya penyakit kedekut. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarrabu az-zamanu wa yanqusul amalu wa yulqa syuh. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, akan dekat masa semakin berdekatan, amalan semakin berkurang, dan penyakit syuh, yakni penyakit bakhil dan kedekut akan dicampakkan di dalam hati. Di antara tanda yang ke-28, tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat ialah bermaharaja lelanya penyakit kedekut ataupun bakhil. Kedekut maknanya sayang kepada harta benda. Sayang pada harta benda untuk diri kita. Hatta kita nak makan pun kita berkira-kira. Kalau kita tu tak ada duit, tak apalah, kita berjimat cermat, tak ada masalah. Ni duit banyak, harta banyak, tapi berkira-kira. Kedekut dengan anak isteri, kedekut dengan anak-anak, beraluh orang panggil. Nak makan pun beraluh. Padahal nak makan untuk diri kita sendiri, beraluh juga. Dan kedekut dalam hal agama. Kalau ada orang minta derma, minta apa, kedekut. Sayang kepada harta benda, nak bagi. Padahal amal jariah itulah yang pahala berpanjangan. Tak, kalau kita sedekah kipah ke masjid, lagi orang guna kipah tu, pahala jariah, pahala berpanjangan kita akan dapat. Kita meninggal masuk dalam kubur, pahala tu masih lagi berpanjangan, masih lagi kita dapat pahala jariah tu. Tapi malang kalau kita kedekut, sayang kepada harta benda. Itu menunjukkan tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa astahallu maharimahum. Jagalah diri kamu, Nabi kata, jagalah dirimu, jangan sampai berbuat zalim, kerana kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Kalau kita buat zalim ke orang akan tuntut pada kiamat nanti. Hari kiamat ni hari yang sangat dahsyat. Takkan kita nak sibukkan dengan benda-benda macam tu. Diri kita pun tak selesai, tapi hari kiamat ni orang mari cari kita pula, mari tuntut pahala dengan kita. Pahala kita tak ada, dosa orang pula kita akan fikir. Jangan berbuat zalim.
Dan jagalah dirimu, Nabi kata, jangan sampai terkena penyakit syuh, penyakit kedekut, bakhil dan kedekut. Kerana penyakit syuh itulah yang merosakkan orang-orang sebelum kamu. Ia mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan ke atas mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda kiamat yang ke-29, banyak sekali perdagangan. Di antara tanda telah dekat hampir berlakunya kiamat ialah banyaknya perniagaan yang dilakukan manusia, sehingga kaum wanita pun ikut serta berniaga bersama kaum lelaki. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yaday sa'ah taslimu khasati wa fushuhu tijarati hatta tusharika al-mar'atu zawjaha fi tijarah." Menjelang datangnya hari kiamat, para pembesar sama menyerah dan memperdagangkan sehingga merebaknya perdagangan ke mana-mana, sehingga kaum wanita pun ikut serta berniaga dengan suaminya. Hari ini tak cukup tak orang lelaki saja kerja, orang puan pun kerja juga untuk menampung rumah tangga, kerana tak nak bayar hutang rumah, nak bayar hutang kereta, nak bayar tazkar anak-anak, nak bayar tazkiyah anak-anak, nak bayar tempat jaga anak-anak, banyak tanggungan. Jadi orang lelaki kerja, orang puan pun kerja juga. Kalau orang lelaki saja kerja tak cukup gaji, orang puan pun kerja juga. Jadi suami isteri pun kerja belaka. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Amir At-Talabah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekat hampir berlakunya kiamat ialah melimpahnya harta dan meluasnya perniagaan. Harta banyak dan perniagaan banyak. Banyak orang niaga ini, macam-macam orang niaga. Kalau tengok dekat Shopee tu, ya Allah, macam-macam kedai dia jual. Kat Lazada, tak ada dalam online, ada di luar. Tak, kalau di Terengganu ni, ya Allah, banyaknya kedai makan. Jalan Sejeka kedai makan, Jalan Sejeka kedai makan. Nak cari kedai apa? Ada belaka. Tak. Kedai ruci satu kampung tu ada 2-3 buah kedai ruci. Kedai makan satu kampung tu 10 buah kedai ada. Tak. Banyaknya orang berniaga ini. Dan harta melimpah ruah. Ya, memang harta melimpah ruah. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah telah menjadi kenyataan. Hari ini telah berlaku apa yang Nabi SAW sebut. Nabi tak cakap macam kita cakap ikut hawa nafsu. Nabi SAW bercakap dengan wahyu dan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Perdagangan telah meluas dan tersebar ke mana-mana. Kaum wanita pun ikut serta berkecimpung dalam dunia perniagaan. Ada orang puan macam-macam kerja ini. Eksekutif syarikat tu, eksekutif syarikat sini. Tak, mana dibuka perniagaan, semua ada orang puan bekerja. Dan mereka sibuk mengumpulkan harta dan berlumba mengumpulkan kekayaan. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa baginda tidak takut umat baginda ditimpa kemiskinan. Nabi tak takut umat dia ditimpa kemiskinan. Tapi Nabi takut kalau umat dia diberi kekayaan yang melimpah ruah dan mereka pun berebut-rebut, tipu menipu dalam memperolehi harta. Tu Nabi takut. Banyak orang boleh bersabar dengan kemiskinan. Tak. Ujian kemiskinan banyak orang boleh bersabar. Tapi ujian kekayaan tak banyak orang boleh bersyukur dengan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Yang ke-30, tanda-tanda kecil yang hampir berlakunya kiamat, banyaknya berlaku gempa bumi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takthura az-zalazil
tidak akan datangnya kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan daripada Salamah bin Nufail Asy-Syukuni, dia berkata, kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyebut suatu hadis, sebelum terjadinya hari kiamat akan terdapat kematian yang mengerikan, dan sesudahnya akan terjadi tahun-tahun gempa bumi. Benda ni berlaku dah zaman kita. Dah berlaku gempa bumi di mana-mana tempat, berlaku gempa bumi yang dahsyat. Di tengah laut berlaku gempa bumi hingga menyebabkan berlakunya tsunami. Di Jepun contohnya, tsunami gempa bumi di tengah laut yang menyebabkan berlaku tsunami di Aceh yang mengorbankan ratusan ribu orang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tempat kita ni alhamdulillah, di Semenanjung Malaysia kita ni tak ada lagi lah berlaku gempa bumi. Tapi di Sabah pernah berlaku gempa bumi di Kundasan, di Ranau. Di Ranau tu dekat Gunung Kinabalu lah. Ibnu Hajar berkata, telah banyak terjadi gempa bumi di negara-negara bahagian utara, timur dan barat. Tetapi yang dimaksudkan oleh hadis ialah gempa bumi secara merata dan terus menerus. Kalau kita download application My Cuaca yang Kementerian Alam Sekitar, Air dan Perubahan Iklim tu buat tu, kita boleh tengok alert ataupun warning. Dia akan bagi notification lah, berlaku gempa bumi. Tiap-tiap hari berlaku gempa bumi. Hari ni pun ada berlaku gempa bumi di Indonesia. Tiap-tiap hari berlaku gempa bumi. Itu tanda-tanda kiamat juga. Yang ke-31, banyak terjadi tanah runtuh, perubahan bentuk muka bumi dan rusuhan. Seperti yang kita ketahui berlaku baru-baru ni, tanah runtuh di Batang Kali di Selangor, sehingga mengorbankan lebih kurang berapa orang dah hari ni? 9 orang ke 9 orang, 10 orang dah lah yang tertimbun dan menyebabkan mangsa ramai lah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa khadhfun. Qalat ya Rasulullah atuhliku wa fina al-salihun? Qala na'am idza zahara al-khabath. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Pada akhir umat ini akan terjadi tanah runtuh, Nabi kata, perubahan bentuk muka bumi dan kerusuhan. Berlaku dah ni, tanah runtuh berlaku, perubahan bentuk muka bumi. Dah bila ais di kutub utara, kutub selatan cair. Jadi kalau zaman-zaman dulu, tok-tok nenek kita pernah ceritalah, kalau duduk di tepi patah tu, dia akan rasa, dia akan tengok perubahan air laut naik sikit-sikit. Iaitu dulu tengah laut tu tanah tok nenek dia. Tapi sekarang tanah tu duduk tengah laut tu dah. Gerang ada lagi dia jabat tanah. Tapi tanah duduk tengah laut tu. Maknanya dulu adalah daratan. Dan ni dah jadi lautan dah. Air laut makin pasang. Makin tinggi. Contoh macam Jakarta lah. Jakarta dia kata akan tenggelam dalam tempoh berapa tahun lagi, 20-30 ke berapa, sehingga kan Jokowi dia pindahkan ibu negara dia daripada Jakarta ke Kalimantan supaya tidak ditenggelami air. Jakarta kalau air laut pasang sikit je, berlaku hujan ke banjir. Daripada Aisyah, Nabi kata pada akhir zaman terjadi tanah runtuh, perubahan bentuk muka bumi dan kerusuhan. Rusuhan berlaku sana sini, rusuhan berlaku sebab politik, rusuhan sebab apa, kenaikan harga barang, sebab ekonomi, tekanan oleh pemerintah, macam-macam lah.
Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di kalangan kami masih ada orang-orang soleh? Baginda menjawab, ya, apabila keburukan itu telah bermaharaja lela. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, dah dalam kalangan kita ni kan ada orang baik, ada orang soleh, ada alim ulama. Mereka pun kena juga ke? Nabi kata, ya, mereka pun akan binasa juga. Bila datangnya apa tu bala, bencana, semua orang kena belaka. Tak kira orang baik ke, orang jahat ke, semua kena belaka. Bila berlaku tsunami, tak kira masjid ke, rumah ke, tokong ke, candi ke, habis kena belaka bila datangnya bencana. Baina yadahi sa'ah maskhun wa khasfun wa qazfun. Sama hadis yang di atas. Dalam suatu riwayat disebutkan bahawa kaum zindik dan qadariyah, zindik ni orang kafir lah, dan mazhab qadariyah akan ditimpa perubahan bentuk muka bumi dan kerusuhan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi perubahan bentuk muka bumi dan kerusuhan pada umatku, iaitu pada kaum zindik dan qadariyah. Dari riwayat At-Tirmizi disebut, pada umat ini atau pada umatku akan terjadi tanah runtuh atau perubahan bentuk muka bumi atau kerusuhan, iaitu pada kaum Qadariyah. Apa maksudnya Qadariyah zindik ni? Dalam hadis ni Nabi kata, Nabi buat perumpamaan, banyak berlaku iaitu pada kaum zindik dan Qadariyah. Qadariyah ni orang yang menyerah bulat-bulat kepada takdir. Zindik ni orang yang menentang zindik, kaum zindik. Kalau bahasa kita kok, orang kafir lah zindik ni. Ataupun orang tak ada agama, kaum zindik, orang tak ada agama dan qadariyah. Kena belaka. Orang baik ke, orang jahat ke, semua kena belaka. Dan akan terjadi perubahan bentuk muka bumi dan kerusuhan pada umatku. Semua akan kena belaka. Tak kira kau zindik ke, qadariyah ke, orang Islam ke, orang baik ke, wali ulama ke, semua akan kena belaka pada hari kiamat nanti. Pada akhir zaman nanti. Zaman kita ni lah kena belaka. Kita tengok dah apa yang berlaku pada hari ni. Semua yang Nabi sebut, semua berlaku dah. Semua dah berlaku dah. Kita laju sikit lah. Yang ke-32, tanda-tanda kiamat kecil, iaitu lenyapnya orang-orang soleh. Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah lenyap atau habisnya orang-orang soleh dan sedikitnya orang-orang yang baik. Demikian pula sebaliknya, semakin ramai orang yang jahat, sehingga akhirnya tidak ada lagi yang tinggal melainkan orang-orang yang jahat. Akhirnya, dan tidak ada lagi tinggal melainkan orang-orang yang jahat. Dan pada masa keadaan manusia seperti inilah kiamat datang. Masa hari kiamat, masa ditiup-tiupan sesekala yang pertama tu, orang Islam, orang yang ada iman walaupun sebesar zarah, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tinggal orang kafir je tinggal masa tu. Dalam hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi, maka tidak ada yang tinggal padanya
kecuali orang-orang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bila alim ulama, ustaz-ustaz, orang ahli ilmu yang ikhlas dengan ilmu dia meninggal dunia, tak ada dah orang nak menasihat, nak menyeru kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Sebab tu bila alim ulama meninggal ni satu bala bagi kita orang Islam. Sebab orang-orang baik, orang soleh, Allah Ta'ala ambil sekali dengan ilmu dia, Allah Ta'ala ambil. Bukan jasad dia saja mati, tapi ilmu dia pun mati juga. Seperti hadis yang kita baca, ilmu dilenyapkan. Maknanya bukannya macam kita belajar kecil-kecil dulu, tak, bangun pagi esok buka Quran, tengok tak ada belaka dah tulisan, diangkat tulisan. Bukan, sebenarnya ialah dimatikan para ulama. Ulama dimatikan. Bila ulama dimatikan, semua ilmu akan diangkat. Ilmu ni duduk di dada-dada para ulama. Bila lenyapnya orang soleh, maka ketika itu banyak berlaku kemaksiatan dan amal ma'ruf nahi mungkar telah ditinggalkan. Kita alhamdulillah zaman kita ni masih ada lagi alim ulama, orang-orang baik, orang-orang soleh, ustaz-ustaz yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, yang masih lagi memberi tazkirah, memberi peringatan. Yang ke-33, orang-orang hina diberi kedudukan terhormat. Di antara tanda akan datangnya kiamat ialah apabila orang yang hina dan rendah diberi kedudukan yang tinggi melebihi orang-orang yang baik, sehingga urusan masyarakat berada di tangan orang-orang bodoh dan hina serta tidak baik. Ini merupakan keadaan yang terbalik daripada hakikat yang sebenarnya, keadaan yang sudah berubah. Macam mana pula? Orang ada pitih banyak, mudah hari ni rasuah je nak boleh jawatan apa-apa pun. Walaupun bodoh tak tahu apa satu. Tak. Nak masuk kerja pakai kabel. Dah. Tak tahu ke benda, mulalah. Jadi hacul buh habis. Orang hina diberi kedudukan terhormat. Hari ni ada pitih hari ni mudah. Mudah belaka. Ada duit, ada pangkat, mudah. Belajar tinggi-tinggi, tiba-tiba ada kenal orang atas. Kita belajar tinggi-tinggi, kawan kita tu bodoh je, tak tahu benda pun. Tiba ada kenal orang, ada kabel, mudahlah, boleh. Kita kerja jadi kucalanan habis, tak tahu letakkan apa orang bukan pada tempat yang sepatutnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mengiringkan kepada kamu orang yang betul-betul dapat dipercayai. Lalu para sahabat berasa bahawa ini adalah suatu masalah yang luhur. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah. Oleh kerana itu, Rasulullah tidak pernah memberikan kekuasaan untuk memegang urusan masyarakat kecuali kepada orang yang paling baik dan orang yang paling faham. Demikian pula para khalifah baginda. Contoh-contoh mengenai hal ini banyak sekali, antara seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW ni, masa Nabi sakit, Nabi amanahkan kepada Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sembahyang, ganti Nabi sembahyang. Sebab tu bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah dan dibai'ah oleh para sahabat. Walaupun di sana pada hari kematian Nabi SAW tu berlaku musyarat tergempar di Saqifah Bani Sa'dah, di Saqifah Bani Sa'diyah ataupun di Saqifah Bani Sa'dah. Di kalau kita pergi ke Masjid Nabawi tu, kita akan pergi bawa melawat di satu tempat nama Saqifah Bani Sa'dah. Apa yang berlaku pada di tempat itu, itulah di tempat berlakunya mesyuarat tergempar untuk memilih siapa menjadi khalifah. Orang-orang Quraisy mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
menjadi khalifah. Dan orang Ansar mencadangkan pemimpin dia Sa'ad bin Ubadah. Dan orang Muhajirin ahli keluarga Nabi mencadangkan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi mereka bermusyawarah, ada 3 nama. Lalu mereka sebulat suara, Sayyidina Umar mencadangkan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, sebabnya Nabi SAW mengamanahkan Abu Bakar menjadi imam semasa Nabi SAW sakit. Jadi sahabat-sahabat Muhajirin, Ansar dan Ahlul Bait menyokong Abu Bakar menjadi khalifah. Bukan senang nak pilih orang yang diberi jawatan ni, jadi wakil rakyat ni. Lepas tu kita, sebab orang yang mengundi ni kita nak latih pekerja. Sebab yang berhormat tu ialah orang yang menjadi budak suruhan kita. Bukan jadi bos kita, budak suruhan rakyat. Dan duit gaji dia semua tu dibayar oleh rakyat. Jadi jangan duk belagak lah bila dia dah diberi jawatan tu, jadi menteri ke jadi apa ke, semua tu adalah hamba kepada rakyat. Bukan rakyat ni hamba dia, dia tu hamba kepada rakyat. Kalau kita latih orang yang jahil jadi pemimpin, habislah, sak baratlah kita. Yang ke-34, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenalinya. Kita beri salam ni pada orang kita kenal je lah. Tak? Ke tiba-tiba kita beri salam kepada orang tak kenal. Orang pun pelik. Tak? Hari ni orang pelik kalau kita beri salam kepada orang tak kenal. Tak? Di antara tanda-tanda telah dekat hampir berlaku kiamat ialah akan adanya orang yang hanya mahu mengucap salam kepada orang yang dikenalinya saja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajulu ala ar-rajulil la yusallimu alaihi illa al-ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hampir kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalinya saja. Kita beri salam pada orang kita kenal lah. Orang yang tak kenal kita tak beri salam rasa. Tak, kalau kita jumpa orang tengah jalan, selisih ke, Assalamualaikum. Ada satu video konten yang dibuat oleh anak muda lah. Tak, beri salam. Tak banyak orang nak jawab salam. Orang tengok pelik pula bila kita beri salam. Kita nak masuk rumah kita pun kita tak beri salam tau. Macam mana keberkatan dalam rumah nak mari. Kita masuk rumah kita balik daripada surau masjid ke, Assalamualaikum. Biar ada orang rumah pun beri salam. Kalau ada orang lagi baik orang jawab salam dalam rumah. Beri salam ni orang kita mendoakan orang. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum afshuhus salam bainakum. Tidaklah kamu akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling mencintai. Tidakkah kamu mahu kutunjukkan kepada sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu akan saling menyertai, iaitu sebarkan salam. Pengenalan dengan seseorang, mula-mula kita nak kenal orang, salamlah dulu, beri salam. Lepas beri salam tu baru kita tanya khabar apa semua. Bermula dengan salam. Nak kenal orang, pengenalan yang pertama tu afshus salam bainakum, mula dengan salam. Tak. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, kita berhenti setakat tu dululah, nak masuk waktu isyak dah.
di Terengganu ni. Jadi kita akan sambung balik. Yang ke-35, menuntut ilmu kepada orang-orang kecil. Kita akan sambung pada 2 hari lusa. Esok dak lusa. Terengganu tengah hujan sekarang ni, hujan lebat Terengganu. Ada setengah kawasan dah naik air dah. Kat rumah kita ni tepi sungai kat rumah. Tapi air dak naik lagi lah. Alhamdulillah lagi lah. Cuma berangi-berangi je. Angin monsun masuk, berangi-berangi lah sikit. Jadi kita berhenti setakat tu dulu lah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.